Alhamdulillah, analisis kembali vaksin 2.0, polio kembali. Datuk Dr. Zulkifli, ada yang mempertikai tentang penghasilan vaksin polio menggunakan sel ginjal monyet. Lebih tepat, tapak semaian kuman untuk vaksin ini menggunakan sel ginjal monyet. Dan kita tahu, tapak semaian tersebut hanya digunakan semasa pembiakan dan tapak semaian dari ginjal monyet itu tidak dimasukkan langsung ke dalam vaksin. Komen Datuk tentang pertikaian ini. Boleh. Tapi sebelum tu boleh saya nak menambah, silakan Datuk. Dengan laporan tadi kan. Jadi bila tu ada penyakit yang 31 penyakit tu dan kita macam kami di private ya, kalau kami tak laporkan penyakit tu, kami akan ada denda ya dalam RM5,000 kalau kita tak ni kita kena bayar. Jadi kita lapor dan laporan untuk ni adalah I think tinggi juga di negara ni pasal kita ada penalty dia. Okey, nak berkenaan dengan sel ginjal monyet. Ya, boleh nak tambah lagi. Okey, silakan. Mengenai tadi di bawah akta pencegahan kalau penyakit-penyakit tadi, memang seperti Datuk mention tadi mengatakan kalau tak lapor mereka akan dikenakan compound. So pengambilan yang tidak melaporkan akan dikenakan compound RM1,000 lah. RM1,000 ya. Jadi that's why pentingnya, pertama tujuan dia bukan untuk mengenakan penalti atau compound, tapi tujuan dia untuk memastikan mereka ni melaporkan supaya pihak kesihatan dapat menyatakan pensiasatan, pencegahan dan kawalan. Itu amat penting. Kita akan pergi kepada nilai RM1,000 ini sebentar lagi, tapi saya nak bertanyakan kepada Datuk berkenaan dengan sel ginjal monyet ini, Datuk. Itu adalah cell culture. Bila kita nak hidupkan virus tu, kita perlukan culture ya, dan dia gunakan ginjal monyet, digunakan berbagai-bagai sel, digunakan banyak-banyak selnya itu dan apabila virus ni dikeluarkan, dia separatekan daripada sel itu dan dipurified lagi. Jadi banyak proses purification tu sebelum vaksin tu dikeluarkan. Jadi kita tak perlu takut. Jika sebenarnya ada sel-sel monyet dalam tu, kalau kita beri injection kepada sesiapa dengan sel monyet tu mesti ada reaction. Kan ada reaksi, tetapi tak ada reaksi kerana kita beri virus yang pure ya. Jadi, virus yang telah disulingkan dan dibersihkan dan dinyahkan. Dah saya yang menjawab. Dan Datuk Dr. Zulkifli, terdapat juga vaksin polio yang tapak semaiannya berasal daripada sel khinzir. Ia vaksin polio berjenama Imovac Polio. Adakah vaksin jenama ini digunakan di Malaysia, Datuk? Tak digunakan di sini. Tidak digunakan di Malaysia. Jelas vaksin ini polio berjenama Imovac Polio tidak digunakan di Malaysia. Doktor Hati ingin menambah? Tak, mengenai vaksin, I think seperti Datuk Zul maklumkan tadi, vaksin I think telah betul-betul secara saintifik didapati dia memang berkesan untuk memberi perlindungan, protection pada kanak-kanak ini. Jadi saya rasa amat penting bahawa kita memastikan anak-anak ini mendapat suntikan atau imunisasi mengikut peringkat umur masing-masing. Dan satu yang penting ialah bukan hanya mengambil tetapi mesti lengkap. Maknanya katalah polio dia ada 4 dos patut diambil lah. Umur 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan dan 18 bulan. That's why dalam kes ini kalau kita ingat kes ini hanya mendapat satu vaksin saja, iaitu pada umur 3 bulan, 2 bulan. Jadi pada masa itu dia punya protection, because antibody tidak fully develop, menyebabkan dia tidak mendapat protection, perlindungan sepenuhnya. Sepatutnya lengkap baru dia akan dapat full protection terhadap penyakit tersebut. Jadi pentingnya pengambil vaksin dan lengkap sepenuhnya mengikut jadual ditetapkan oleh KKM. Baik, Profesor Dr. Irwan, dalam situasi ini kita tahu bahawa penggunaan sel ginjal monyet seperti yang dikatakan oleh, yang telah dijelaskan oleh Datuk sebentar tadi adalah semasa proses awal pembiakan. Setelah dipetik, diproses dalam makmal, hasil akhir bukan daripada bahan tersebut. Malah virus polio sudah berubah bentuk fizikalnya, hasil teknik rekombinan yang digunakan. Dari sudut pandang Islam dan halal, adakah ia masih berbentuk najis yang wajib ditolak umat Islam, Prof? Baik, soalan yang menarik. Dan kita perlu faham begini. Dalam hadis Rasulullah memang Rasulullah sebut Allah tidak menjadikan ubat ataupun tidak mengharuskan ubat yang diambil daripada sumber yang haram. Ini adalah hukum asal. Baik.
di sana dia terdapat satu hukum yang lain yang dinamakan hukum rukhsah, hukum yang diringankan daripada hukum asal. Okey, kalau dalam keadaan biasa kita mampu menghasilkan ubat sendiri dan yang lain-lain, maka kita sewajibnya mengambil ubat yang halal. Tapi kita bercakap dalam realiti yang mana penghasilan ubat di seluruh dunia ni dikuasai oleh mereka yang bukan Islam. Tetapi itu tidak bererti bahawa para fuqaha kita ataupun para ulama kita tidak mengambil cakna ataupun tidak mengambil berat tentang isu ini kan. Dalam menghasilkan sesuatu ubat yang bersumberkan daripada najis ataupun benda yang haram, kalau dalam keadaan-keadaan tertentu yang dinamakan darurat, iaitu satu keadaan yang boleh menimbulkan kematian ataupun boleh menimbulkan kecacatan ataupun yang keadaan yang teruk bagi pesakit, maka ia diharuskan. Cuma dalam konteks Malaysia, vaksin-vaksin yang dipasarkan ataupun yang diamalkan ataupun dilakukan oleh pihak KKM telah pun masuk ke dalam mesyuarat Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Islam. Dan dalam analisis saya, dalam kajian yang saya buat, ada lebih kurang 7 keputusan yang berkaitan dengan vaksin. Betul. Daripada 7 ini, hanya satu sahaja vaksin yang diputuskan sebagai haram. Manakala yang lain-lain, kalau tak silap, vaksin Rotatec kalau tak silap saya. Kan? Yang lain-lain itu adalah diharuskan kerana bersumberkan daripada sumber yang harus ataupun sumber yang halal. Dan ubat-ubat yang dihasilkan daripada sumber najis ataupun sumber haram, hukum asalnya memang tak boleh. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu yang tadi kita sebutkan sebagai keadaan darurat, maka ia diharuskan. Sebab itu keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dalam menilai isu-isu tentang vaksin ini, mereka melihat dari pelbagai sudut. Yang pertama dari sudut dalil, yang kedua dari sudut realiti, kemudian penyakit berjangkit dan sebagainya, langkah pencegahan. Jadi melihat secara makro ini, pihak Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang dianggotai oleh para mufti negeri-negeri dan juga beberapa orang ulama kita memutuskan bahawa vaksin-vaksin ini harus, vaksin-vaksin ini haram kerana bersumberkan haram. Tetapi yang haram ini pun kalaulah kita tidak ada alternatif, kalau kita nak cari yang halal itu susah kan, dan ini lebih efektif dan sebagainya, maka ia diharuskan. Diharuskan kerana apa? Kerana keadaan darurat ataupun kerana satu keperluan ataupun dipanggil al-hajah. Yang mana al-hajah ini tunazzal manzilatad darurah, walaupun ia hanya peringkat keperluan pertengahan, tetapi ia hampir kepada keadaan darurat yang mengharuskan perkara yang haram. Jadi kalau buat mereka apabila Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan pun telah menetapkan sedemikian, namun ada pihak lagi menolak, itu bagaimana situasinya? Jadi itulah macam tadi kita katakan. Adakah ia berbalik kepada hak individu? Bagaimana? Dia bukan isu hak individu dan sebagainya. Dia kita kena faham begini. Dalam Islam ada hak individu dan ada hak orang ramai yang disebut hak awam. Okey, Islam meraihkan hak individu. Islam juga meraihkan hak awam. Dan apabila berlaku pertembungan antara dua hak ini, yang mana Islam nak dahulukan, sudah tentu Islam akan ambil ataupun raihkan hak awam berbanding hak individu. Tetapi itu tidak bererti hak individu ini ditolak terus. Saya nak berkongsi, kalau Finas pernah tengok filem The Rock, lakonan Sean Connery dengan Nicolas Cage, yang di mana Alcatraz itu, kan, penjara Alcatraz itu ataupun The Rock itu ditawan oleh musuh, kan, bersama dengan sekumpulan tebusan. Betul. Jadi kalau pihak musuh yang penjahat ini menawan tebusan ini dan mereka mengancam kalau mereka tidak dapat uang sekian-sekian, mereka akan bom. Amerika. Kan. Jadi presiden mengambil keputusan kita kena korbankan sekumpulan kecil ni walaupun rakyat Amerika kan, demi untuk menyelamatkan yang lebih besar. Ini bertepatan dengan kaedah fiqh. Mungkin presiden Amerika itu pernah belajar kaedah fiqh maksudnya kan. Jadi beliau mengambil keputusan demi untuk menyelamatkan lebih ramai, maka terpaksa korbankan yang sedikit. Ini memang ada dalam kaedah fiqh yang dinamakan iza ta'aradat mafsadatan ru'ya a'zamuhuma birtika bi akhafihima, iaitu apabila berlaku dua pertembungan antara yang besar dan yang kecil, maka kita kena ambil dan kena raihkan
yang besar itu demi menyelamatkan yang inilah keseluruhan masyarakat. Baik, Dr. Hayati, terima kasih atas penjelasan Profesor Mahir, Dr. Dr. Hayati, tadi Dr. Hayati ada menyatakan tentang bayaran RM1,000 penalti. Jadi di bawah Seksyen 25 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998, kompaun sebanyak RM1,000 boleh dikenakan oleh Ketua Pengarah atau Pegawai Kesihatan bagi kesalahan tidak melapor kejadian penyakit berjangkit. Seksyen 24 di bawah akta ini juga mengenakan penalti am, dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan penjara tidak lebih 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Adakah hukuman yang disabitkan di bawah Seksyen 24 ini dan Seksyen 25 ini, Doktor, Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit ini, Doktor, boleh dikenakan kepada mana-mana pengamal perubatan yang mana kita lihat pada zaman ini terdapat juga doktor yang tergolong dalam kumpulan anti vaksin. Adakah itu? Untuk akta ni, because now kita bercakap mengenai pelaporan ataupun memaklumkan notifikasi bangkit. Jadi maknanya selalunya yang menengok kes ni, kes adalah doktor lah, pengamal perubatan. Jadi that's why akta ni ditujukan kepada pengamal perubatan yang tidak melaporkan kes-kes ini. Jadi mereka akan dikenakan kompaun tadi RM1,000 dan tindakan selanjutnya. Penjara tidak lebih 2 tahun. Ya. Sekiranya doktor ini adalah anti-vaxxers, talking about tadi yang anti-vaxxers tu, kerana mereka adalah pengamal perubatan, mereka juga akan dikenakan tindakan sama. Sekiranya mereka tidak melaporkan kes-kes penyakit berjangkit yang dalam senarai 31 kes tadi. Itu memang di bawah akta inilah. Doktor, kompaun RM1,000 bagi kesalahan sebesar ini masih relevan di zaman ini? Saya rasa ramai doktor dan pegawai kesihatan boleh keluarkan RM1,000 pada waktu ini juga. Cukup relevan ke RM1,000, lebih lagi datuk doktor di private. RM1,000 itu terlalu rendah nilainya. Pendapat doktor bagaimana? Untuk makluman Syafinas, kami dalam proses untuk semakan semula akta ini. Dan kami akan tengok dari segi keperluan menaikkan kompaun atau sebagainya. Kita dah mulakan semakan ini dan melihat juga beberapa contoh peraturan-peraturan lain supaya kami boleh semak berdasarkan keperluan semasa, termasuk nilai-nilai kompaun dan sebagainya. Ya. Itu sebab dekat RM5,000 ni. RM5,000 pun untuk private masih lagi nilai ya. Baik, Datuk, umum mengetahui sekiranya seseorang itu dijangkiti virus polio, tiada rawatan khusus untuk membunuh virus tersebut. Rawatan bersifat suportif seperti ubat demam dan fisioterapi sekiranya mengalami kelumpuhan kaki. Maka langkah yang terbaik yang boleh diambil ketika ini ialah dengan memastikan anak-anak kita menerima imunisasi yang secukupnya dan pada masa sama memastikan komuniti turut dilindungi dengan imunisasi. Jadi bagaimana dengan golongan yang tidak divaksin mahu melindungi anak ibu bapa yang tidak memvaksin anak mereka, mahu melindungi anak mereka dan diri mereka yang mungkin juga tidak divaksin? Datuk. Kalau mereka tak nak diberi vaksin tu, maka mereka tak adalah perlindungan tu. Dan hanya cara untuk mereka nak melindungi mereka ialah tak bercampur langsung dengan khalayak ramai. Pergi ke private school ataupun homeschooling dan sebagainya. Yang ada sekarang yang orang-orang yang tak memberi vaksin kepada anak mereka tu, mereka actually buatkan homeschooling. Jadi anak tu tak bercampur dengan anak-anak yang lain sehingga mereka besar. Tapi itu tak bermakna bila mereka besar nanti dia tak akan expose kepada penyakit-penyakit ni. Jadi kalau mereka tak beri vaksin tu, saya tak ada apa nasihat lagi. Saya hanya menggalakkan supaya semua ibu bapa berikan vaksin kepada anak mereka supaya kita dapatkan coverage 95% dan ke atas tu, dan ini akan memberi apa yang kita panggil herd immunity kepada satu population. Masalahnya ialah kaum-kaum yang bertentangan dengan vaksin ni, mereka kata bahawa there is no such thing as herd immunity. Ya. Itu bagaimana pula? Herd immunity ialah diajar kepada semua pelajar perubatan. Masa saya mengajar dulu, saya mengajar mereka berkenaan dengan herd immunity. Dan kalau ada doktor yang praktis yang kata dengan saya tak ada herd immunity, dan ada kesilapan saya ajar dia mereka masa mereka dulu masa mereka belajar dulu. Baik.